Itu bila kita bertemu dengan siapa-siapa, jangan lekang mulut ni, doakan saya ya kak, doakan saya cik. Kalau jadi bila rasa Allah, kalau mak aku ada ni, bayar cik ni lah kot. Kan cik doakan saya sebab saya dah tak ada doa mak lagi dah. Kita nak ada masjid kat tempat kita nak ada rumah Allah di kawasan kita, tapi bila dah ada, kita tak imarahkan dia. Ni satu perkara yang kita kena fikir dan tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi alhamdulillah, muslimat dirahmati Allah, di Masjid Al-Mu'minun Subang, kita sampai kepada muka surat 84, kitab yakni buku yang saya tulis sendiri, Angan-Angan ke Firdausi. Kita sorot kembali sebab isi kandungan ni mengingatkan kita apa yang kita belajar dalam buku Angan-Angan ke Firdausi ni. Pertama, hubungan rapat dengan Allah. Kan kita dah belajar hubungan rapat dengan Allah. Sebab buku ini ditulis meraihkan semua kita, orang baik ke orang jahat, semuanya berangan-angan. Bahkan tukar angan-angan tu menjadi cita-cita untuk menjadikan angan-angan itu sebagai satu kenyataan. Okay, jangan kita angan-angankan saja. Itu yang bercakap syurga, syurga, syurga tapi tak berusaha ke arahnya. So pertama, tanya hubungan rapat kita dengan Allah. Adakah telah kita buktikan? Kemudian yang kedua, taat Allah dan Rasul sudah pasti. Kita taat Allah saja tapi kita tak ikut Rasul pun tak kena juga. Yang ketiga, menggembirakan ibu bapa. Kalau nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya pun, selepas jangan syirikkan Allah, maka disuruh kita mentaati ibu dan ayah. Sampai ulama bahas macam tinggi benar nilai ibu dan ayah ni. Selepas disebutkan nama Allah, menyembah Allah, disebutkan supaya mentaati ibu dan bapa. Dan ujian orang tua adalah ujian buat kita. Bila kita disuruh mentaati ibu dan ayah daripada usia kecil sampailah kita dewasa, akhirnya direzekikan kita membela orang tua kita yang sudah mula bermasalah, tak sihat, sakit, terkadang taklah tua sangat tapi akalnya dah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu perangainya tak ubah macam kanak-kanak. Ini biasa, itu adalah ujian buat kita. Bukan ujian orang tua kita saja, tapi ujian buat kita. Maksudnya bersama-sama untuk menempuh ujian ataupun cabaran tersebut. Setia pada pasangan, tak kira dia orang lelaki atau perempuan, bila setia pada pasangan, maka baiklah hubungan rumah tangga yang dibina. Okay? Memberi manfaat kepada orang lain. Kita belajar dah ni, memberi manfaat kepada orang lain. Sayangi adik-beradik, kasihi anak murid, berbuat baik dengan rakan taulan. Ni hari ni pelajaran 84, muka surat 84, berbuat baik dengan rakan taulan. Kita nak baca satu persatu apa yang Ustazah tulis. Kan orang duk cakap bila baca buku Angan-Angan ke Firdausi ni macam bercakap dengan Ustazah Zai. Dah memanglah sebab saya bukan orang alim, muslimat dirahmati Allah, untuk menulis dalam bentuk ilmiah yang layak dijual buku-buku saya di peringkat universiti, tak layak pun. Cuma saya nak tembusi pasaran hati-hati para ibu kita yang menadah ilmu di Masjid Surau khususnya. Supaya kita rasa apa yang Ustazah tuliskan dalam buku ni sebenarnya adalah apa yang saya ulang-ulang dalam kuliah. Okay, jadi bila kita nak menjadikan angan-angan ke Firdausi itu sebagai satu kenyataan, bukan hanya melalui solat kita atas sejadah, bukan hanya sedekah kita melalui zakat yang wajib ataupun sedekah-sedekah sunat kita, bukan hanya melalui ibadah haji kita, puasa kita, bukan. Tapi ada banyak hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang perlu kita perbaiki, perlu kita jaga. So sampailah hari ini kepada berbuat baik dengan rakan taulan. Okay, bagi yang belum tahu, buku ini merujuk kepada bidadari di pintu Firdausi, seorang warga Malaysia yang dipanggil menunaikan ibadah haji pada tahun 2015, tiba-tiba kena musibah, kren tumbang di Mekah. Tetapi tak hancur pun tubuhnya, tak ada cedera teruk pun, tapi Allah berkehendak melalui peristiwa itu dia meninggal dunia. Lalu kita percaya kematian seperti itu antara ciri-ciri kematian orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi peristiwa tu sangat segar walaupun kita ni bukan ahli keluarga dia, apatah lagi dah dibukukan melalui buku Bidadari di Pintu Firdausi. Dan membaca buku tersebut, Ustazah Zai sendiri rasa macam
menulis di Facebook, kemudian ramainya orang yang komen dan teringin nak menjadi bidadari di pintu Firdausi. Jadi Ustazah kata ramai sungguh orang yang berangan-angan nak ke Firdausi ni. Tapi apa sebenarnya yang kita buat untuk merebut Firdausi itu, yakni nak masuk ke dalam syurga. So kita baca satu persatu. Melihat kehidupan si bidadari di pintu Firdausi, kita tahu dia adalah rakan yang baik kepada semua rakan taulannya. Sejak di zaman sekolah, dia amat disenangi. Siapakah sebenarnya orang yang disenangi itu? Okey, maksudnya muslimat dirahmati Allah, tanya pada diri kita. Orang ni berciri mati husnul khatimah. Ada ciri-ciri kematian yang diangkat sebagai seorang syuhada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kehidupan dia sejak di alam sekolah, kemudian masuk universiti, kemudian dia bekerjaya sebagai seorang guru, apa yang dia buat. Jadi bila kita baca kehidupan mereka yang matinya dalam keadaan baik-baik, kita pun tanya, aku ni bila berjiran, perangai aku macam mana? Bila kita dengan adik-beradik macam mana? Kita tanya diri kita sendiri, tak payah tuding jari pada orang. Sebab itu, bila saya baca buku tersebut, logiklah. Kawan-kawan sekolah dia kata sangat menyenangkan. Wajahnya sentiasa tersenyum. Guru antara kerjaya yang memang boleh stres sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, dengan atasannya minta begitu begini, ibu ayahnya PIBG lagi, anak-anaknya yang nak exam sekarang ni dah bertukar jadual habis semua. Dulu cikgu pukul 2 petang dah berada kat rumah, sekarang cikgu 2 petang baru nak start buka file ni. Hok mengajar pagi tadi lain, petang pukul 2 sambung kerja lagi, petang orang suami dah balik daripada pejabat dah balik dah ke rumah, dia tak balik lagi, sambung kerja pula. Malam tanda paper pula, tak habis-habis lagi. Jadi maknanya mereka ni sangat tertekan kalau mereka tidak membetulkan nawa itu. Tapi seorang hamba Allah ni masih boleh tersenyum. Senyum bila datang pergi mengajar. Ni kawan-kawan dia cerita. Ayuh menjadi seorang rakan yang sentiasa mendengar dan mengambil berat tentang rakannya. Ini ciri kehidupan dia. Bila kita menjadi seorang rakan, suka pinjamkan telinga kita. Sebab bila kita bersahabat, kita selalu duduk bersama-sama dengan kawan kita. Kadang-kadang ada saja cerita yang dia nak kita dengar. Sebenarnya dia tahu kita bukan boleh ada satu mission yang boleh menyelesaikan masalah dia. Tapi dengan bercerita pun dia rasa lega dah. Jadi kita pinjamkan telinga, hanya mendengar. Tak perlu pun resah. Ustazah, kawan saya cerita macam ni tapi dia tak ada duit. Saya pun tak ada duit nak bagi dekat dia, contoh kan. Tapi lega, separuh masalah dia seolah-olah selesai hanya dengan mendengar. Jadi kalau kita jenis orang yang malas mendengar, memanglah muslimat dirahmati Allah, susahlah kawan nak dekat dengan kita. Orang yang dicari adalah antara ramai-ramai kawan yang paling suka untuk mendengar. Jadi Masya Allah, tabarakallah, rupanya bila kita mendengar masalah orang ni, kita selalu bagi tahu dengan diri kita, ini juga ada nilai ibadah di sisi Allah. Nilai ibadah. Jadi ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku pun tak tahu nak settle macam mana ni. Tapi aku dah pinjamkan telinga aku dekat dia. Jadi nanti kita pun, itulah aku pun nak cakap sesuatu juga kat engkau ni. Kemudian dia pun kata, apa, kau tak payah cakap apa. Aku rasa lega dah cerita kat engkau. Ni satu pesen lagi. Kan kau tak payah cakap apa. Aku cerita kat engkau pun lega dah. Tapi berhati-hati wahai si tukang dengar. Daripada kita tak tahu buruk suami dia, akhirnya kita pula, lah macam tu ke laki kau punya perangai? Tak pasal-pasal. Subhanallah. Lah anak yang nampak soleh tu rupanya macam tu perangai dia. Muslimat, nak bercerita hati-hati dan sebagai pendengar pun hati-hati. Kalau nampak kona dia dah kona maut dia ni, bawa kita maut dalam keadaan yang bahaya juga ni, maka kita tak boleh terus setia mendengar. Cakap tu pun masalah engkau dengan suami, aku nak masuk campur pun dengan aku ngumpat sekali. Jadi kita kena ada batas, ada had. Bukan kita pinjamkan telinga kita ha. Lepas tu paling syok lagi jadi nasi tambah. Tambah lagi. Muslimat dirahmati Allah, ni bahaya. Dan mengambil berat. Sekurang-kurangnya kita tak settle, bantu settle masalah dia pada hari dia bercerita pada kita. Tapi sekurang-kurangnya kita tanya dia, macam mana masalah kau, dah okey ke? Aku bukan nak busy body ni, tapi sebab dah seminggu tak nampak kau kat masjid, kot lah ada masalah. Kita ambil berat. Jadi kawan tu terasa
Kan kawan kita tak sihat, minta maaf apa yang saya boleh bantu. Nak ke ustazah hantarkan apa-apa makanan, tak payahlah ustazah, saya pun tak lalu nak makan apa ni waktu macam ni. Makasih ustazah tanya, khabar. Itu pun dah cukup. Kadang kita dengar kawan kita tak sihat, muslimat biar je. Kan kita tanya khabar. Kalau kita rasa malas nak mengganggu, takut mengganggu, kita tingtong rumah dia. Lagi penyakit sekarang ni entah-entah COVID kot. Jadi kalau kita datang kan dengan kita jangkit sekali. Contoh, jadi dia tak nak cakap dia kena COVID, dia kata tak sihat. Ni aku nak ziarah ni boleh ke? Tak payah, aku kena kuarantin ni. Kita sendiri maklum. Tak payah kalau orang tak sedia nak bercerita, kita sibuklah mencanang perkara-perkara yang tak sepatutnya. Makna muslimat dirahmati Allah, dia tahu kita tak jumpa dia berdepan tapi kita sangat prihatin kepada dia. Ini pun dah mencambahkan kasih sayang sesama rakan taulan. Okay? Lagi ringankan tulang, memberi manfaat kepada rakan lain seolah bahu kita lah tempatnya bersandar. Bila ada tangis, tangan kita lah tempatnya berpaut bila mencari kekuatan. Jadi bahasa kita ringankan tulang ni maknanya rajin. Kalau kita kata nak bantu apa ni, hang nak pindah rumah aku tak reti lah, nak angkat katil, almari semua memang kiok lah pinggang aku. Tapi insya-Allah dulu aku pindah rumah, aku kenal ni seorang budak ni, insya-Allah dia boleh tolong. Kalau ikutkan upah dia saja RM500, tak apa kita dah berjiran lama, berkawan lama, kau bayar 200 je. 300 tu aku mudahkan urusan kau. Kita kan kadang-kadang macam-macam cara, muslimat dirahmati Allah, sebab kita tahu dia perlu dia dalam kesusahan. Baik, menjadi sahabat bukan perlu menjadi lilin untuk membakar diri. Terkadang ni kesilapan juga, dia korban habis segala. Kan, sampai tak apalah kau tak ada suami, kau ambil suami aku. Pula dah kan muslimat. Terlebih pula dah kan. Dia bukan perlu menjadi lilin untuk membakar diri, tetapi menjadi pelita untuk menerangi. Masya Allah, tabarakallah kan. Biar jasad terpisah dan jarang bertemu mata. Zaman sekarang ni kan orang masing-masing sibuk. Biar jasad terpisah dan jarang bertemu mata. Kita pun dah melalui dah fasa COVID, tak boleh rentas negeri, rentas daerah. Kita teringat kawan kita, mungkin dia baru kematian suami pula. Kita nak ziarah tak boleh. Tapi dengan prihatinnya kita selalu hantar makanan sangkut kat pagar rumah dia. Selalu telefon tanya khabar. Akan meruntun hati kawan tu. Bila tiba giliran kita susah, nanti dia takkan terhijab hatinya untuk tidak membantu kita. Sebab itulah kita baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Kita baik, ramai orang sayang. Kita mati, orang menangis. Tak ada orang bertepuk tangan, guling-guling, syok kita mati. Mampus dah kawan tu, lega dia kata kan. Padahal muslimat dirahmati Allah, matinya kita ditangisi oleh ramai orang. Harap-harap begitu. Tapi saling mendoakan itulah harta yang tiada nilaian. Waktu bila kita bertemu dengan siapa-siapa, jangan lekang mulut ni, doakan saya ya kak, doakan saya cik. Kalau Ustazah Zai pantang jumpa ibu-ibu pangkat-pangkat mak saya. Arwah dah mak saya kan, sahabat-sahabat muslimat. Jadi bila rasa Allah, kalau mak aku ada ni, bayar cik ni lah kot. Kan cik doakan saya sebab saya dah tak ada doa mak lagi dah. Banyak rebut. Nanti kan orang kata, dia ni aku bukan mak dia, siapa nak doa dia pula. Ni orang yang silap. Sedangkan pertama kali bertemu, saya kalau kuliah di mana-mana tu suka sebut, bukan saya nak berkuliah sangat, tapi lebih nak mencantum ukhuwah fillah. Sebab saya tahu ini bukan jadual bulanan saya, bukan pula jadual mingguan saya. Datangnya mungkin tak lepas datang ni bertahun pula tak jumpa kot. Jadi tak layak nak sebut kuliah. Sebab guru-guru mereka yang mingguan tu lebih patut kan menghantarkan ilmu yang daripada kitab ke kitab, mereka menelaah satu-satu kitab. Ustazah hanya sekadar bersembang nasihat. Jadi rugilah kalau kita tak ambil manfaat. Sekali tu kita bertemu, kita tak boleh plan bila lagi sebab jarak yang jauh. Kan jumlah yang ramai contoh. Maka kita ambil peluang. Walaupun hari ni kita tak tahu lagi berpisah, ada tak lagi pertemuan. Kalau tak bertemu di dunia, mudah-mudahan Allah jumpakan kita di syurga. Tapi yang paling indah, contoh saya dah sampai. Baru ni saya di Kedah ni, masuk dekat bendang-bendang mana dah. Ya Allah Tuhan. Sampai kita naik kereta, bang, kenapa kaki awak angkat tu? Ustaz kata kan. Macam rasa kita nak masuk dalam bendang tu. Kan macam sempit jalan muslimat. Kalau cerita kat orang, sombong, mentang-mentang jalan raya, rumah dia dah memang rumah kita depan jalan raya. Jadi bukan nak kata sombong tu, boleh ke tidak ni, boleh ke tidak.
Tapi dah turun tak mau naik balik dalam kereta. Allah, sedapnya mata memandang betul-betul bawah gunung Gunung Jerai dengan bendang terbentang warna hijau, kan. Ini kalau suruh kuliah 3 jam pun sanggup rasanya ni. Nasib baik orang nak nak melaungkan azan asar. Jadi minum pula sambil buka pintu nampak bendang. Masya Allah kan. Jadi saya tak bila lah lagi nak datang kat sini ya cik, tak tahulah bila. Jadi doakan saya, doakan saya. Rugi muslimat dirahmati Allah bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kita tak minta doa. Sebab saya kata setiap kali nanti saya lalu kat tepi bendang, walaupun saya pergi Sabak Bernam, bukan kat Kedah ni saya pergi, mungkin saya akan teringat. Allah, ingat lagi bang, ingat tak yang kita pergi ceramah dekat tengah bendang tu? Kan, yang kita rasa macam kereta kita macam nak masuk dalam bendang tu. Sihat ke makcik-makcik kat situ? Dia akan teringat. Teringat itulah doa. Jadi jangan pernah memutuskan apa-apa sahaja peluang untuk kita bertemu berukhuwah semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Itulah doa yang paling bernilai. Bila saling berkirim doa, kasih sayang terpaut kerana cintakan Allah. Bukan adik-beradik, bukan pernah berjiran tetangga, tapi sebab jumpa kerana Allah ni sahabat luar biasa lain. Saya selalu sebut di mana-mana, hasil kuliah saya yang harian daripada kitab Latahzan, Fasabrun Jamil, tak pernah berdepan muka. Tapi bila jumpa tu rasa macam saling faham. Tak tahulah kenapa erat pelukan, rasa tak nak berpisah, rasa siap boleh bertanya, anak yang sakit hari tu sihat. Kita dengar dia sembang, mana dia tahu? Ada ustazah hari tu dia komen, tolong doakan anak saya masuk ward tak sihat. Ingat lagi makcik ni. Kita tak ingat dah. Nak ceritanya apa? Sebab menadah ilmu yang sama. Bermatlamat sama. Berfikrah sama. Ini indahnya ukhuwah fillah. Dia tak samakan ustazah macam kita jumpa kawan-kawan yang sekejap parti sana, parti sini, huha-huha. Salam pun tangan tak berapa erat. Tangan cantum kat orang lain, mata pandang orang lain. Ini tak berapa syok muslimat dirahmati Allah. Tapi bila bertemu, bukan busybody ni. Bukan jaga tepi kain orang. Tapi rasa anak yang tak sihat tu, okey dah ke? Ya Allah, saya setiap kali solat teringat nak doakan anak awak tu. Rasa kita macam mana kalau anak kita sakit. Seorang melekat hatinya. Muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu kawan kita pernah berduka. Kawan kita pernah bersedih. Kalau kita tahu dia sedang dalam gembira, hari tu terima menantu, sihat ke menantu, seronok dia, kita sentuh hatinya. Ini adab dalam bersahabat. Bukan terpaut kerana punya kepentingan. Ni tengok kat Facebook kereta besar ni, kalau kawan dengan dia boleh tumpang selalu ni. Rupa-rupanya lepas kita 3 kali tumpang, datang kereta kecil pula. Kereta yang biasa saya tumpang tu mana? Tu kereta bos saya, ustazah, pinjam. Kan? Nyesal aku kawan dengan dia ni. Sebab dah memang awal-awal ada kepentingan. Sebab tu media sosial ni, dunia ni sangat menipu. Muslimat dirahmati Allah, kalau kita pandang, nak tengoklah PM tepi. Dia ni siapa sebenarnya? Ni orang kaya ni, kalau kawan dengan dia ni bagus ni. Kan? Ustazah Zai cakap tak boleh terang. Dia lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang gurau dengan sahabat-sahabat rakan-rakan pendakwah kan. Kau ramai anak murid, cuba kau intai dia. Ada kereta berapa biji kan. Ada rumah besar mana kan. Dah kenapa nak kena intai-intai pula? Kok lah nanti kau nak bina madrasah, senang dia jual rumah dia satu jual. Saya kata dok yang paling banyak rumah tu lah yang tak paling banyak menyumbang. Sekian dimaklumkan. Macam itulah sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan ada kepentingan. Jangan, subhanallah. Sebab saya melihat dengan mata sendiri. Wah, ustazah nak bina surau ni cerita ni memang saya tak boleh lupa. Bawa ke mana-mana. InsyaAllah, ustazah, saya memang plan nak bagi 1 juta terus. Kan? Nak bagi 1 juta terus, tapi kalau surau tu atas nama arwah mak saya lah. Sebab ni arwah mak saya punya duit. Saya tak boleh buat keputusan, tu bukan surau saya. Kan kita bawa meeting dulu. Muslimat dirahmati Allah. Kita nak letak nama tu atas nama surau kami sekarang ni nama Al-Ittifaq. Muafakat. Satu kesatuan. Jadi sesuailah dengan namanya, kita sama-sama tong-tong bagi saham akhirat. Kalau ibarat dia bagi syarat, surau ni buat atas nama mak saya saja. Jadi saya tak nak share-share. Share-share ni pun pelik juga. Kadang nak buat kenduri malam Jumaat pun tak nak share, sahabat. Tak nak share. Saya dah cop dah malam Jumaat ni kan, kenduri arwah bapak saya. Tak apalah, saya nak tumpang buat tahlil aja. Tak boleh. Mana boleh nak tumpang-tumpang, minggu depan lah pula awak. Peliknya. Patut lagi ramai lagi syok. Kan sahabat.
Jadi ada juga manusia-manusia macam ni. Kita layan aje lah. Kesian dia sebab tak faham. Kalau dia faham, lagi ramai, lagi jamaah, lagi barakah. Kan? Saya niat minggu ni kenduri arwah mak saya nak dah tempah catering satu kepala RM50 ni. Tapi sebab akak nak tumpang sama, saya dah order dah catering ni RM50 satu kepala, makanan special ni. Boleh kita share. Saya RM25, akak RM25. Okey, Ustazah setuju. Kan bahagia, muslimat dirahmati Allah. Ada orang faham kalau orang doa untuk dua keluarga, nanti doa tu sampai sikit, separuh. La ilaha illallah. Ingat boleh main timbang-timbang ke? Ini kerjanya Allah. Ikhlas doanya sampai. Bukan soal kau malam tu jamu biryani kambing ke, roti kosong ke, bukan. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Bagi saya, kalau kita lagi ramai-ramai, muslimat dirahmati Allah, cuma plan lah. Jangan aku nak tunjuk. Kau RM50 satu kepala, aku nak booking yang RM70 satu kepala. Akhirnya orang dah aku nak makan yang mana ni? Membazir, masuk dalam tong sampah. Akhirnya pahala yang tadi kita nak dapat tu dah jadi dosa membazir pula sebab tak ada perbincangan. Ini kerana apa? Penting, ada sesuatu yang berkepentingan. Elakkan, bukan terpaut kerana punya kepentingan. Hubungan persahabatan yang ikhlas dinamakan ukhuwah fillah, yakni persaudaraan kerana Allah. Sama-sama saling nasihat menasihati dan tegur menegur dalam perkara-perkara kebaikan. Bila kita nampak kadang sekali nampak salah, macam mana aku nak cakap serba salah ni. Dia ni hari-hari duduk sebelah aku ni. Doa dengan Allah, ya Allah ringankan mulut aku nak bercakap pada dia ni. Permudahkan ya Allah, aku nak tegur dia, sungguh ni kesian kalau dia mati dalam keadaan ni. Minta. Kali kedua macam terzip lagi mulut kita ni. Dia sahabat kita, dia kawan kita. Tapi bila kita ikhlas minta tolong dengan Allah untuk kita tolong dia, akan Allah createkan satu keadaan luar jangka yang mulut kita automatically. Itulah kau dah alang-alang sebut benda ni, aku pun nak cakap juga. Faham tak? Kadang-kadang Allah wujudkan suasana macam tu. Ustazah macam tahu-tahu je masalah saya. Bukan masalah tahu tak tahu. Banyak kali dah Ustazah perasan. Tapi kali ni dah alang-alang kau sebut, Ustazah sebutlah sekali. Ustazah cakap lah. Kan? Jadi kita nampak berkat doa kita yang bukan nampak salah. Kak, ni tak boleh macam ni kak. Ahli neraka ni kalau macam ni perangai. Orang takkan dekat dengan kita muslimat. Kita rasa nak tegur masa tu juga. Tapi ya Allah, kalau aku cakap dia tengah bahagia-bahagia ni kan kacau pula mood dia. Dia tak bahagia pula berkawan dengan aku ni. Ambil masa dulu. Mudahkan ya Allah, lembutkan hati dia ketika mendengar. Lembutkan hati aku ketika nak bercakap. Takut aku ni ada nada sombong ni. Aku duk rasa aku je betul, memang nampak salah dia saja. Ini yang menyebabkan silaturahim, ukhuwah boleh tercalar. Muslimat. Kerana kita bersahabat mengharapkan pertemuan di syurga Allah. Apa sangatlah menjadi sahabat hanya ingin bahagia di dunia fana. Untung sejak bersahabat dengan orang tu boleh tumpang kereta dia selalu, kereta besar pula tu. Dia pula hari-hari hantar makanan kat kita. Kita nampak yang itu sajalah, yang benda-benda akan fana. Tapi cuba kita cari sahabat yang Allah sejak kawan dengan dia ni, nak marah tapi banyak bersabar. Kan? Tengok muka dia jadi sejuk. Tengok muka dia, alah tak payahlah. Kalau akak jadi engkau, akak lupakan je. Lama mana kita nak hidup, dah ada jantung, penyakit, kan? Kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai semua ada dah. Tinggal menunggu saat je kita ni. Kan dunia akan babai dah dengan kita, kita akan babai dengan dunia. Sebab tu orang-orang muda selalu cakap apa kat kita? Mak ni, sabar, maafkan. Kan? Sebab apa? Sebab mak memang dah mak. Dulu masa mak macam kamu muda-muda, mak pun sing lengan juga. Mak pun tak sabar juga. Tapi sebab logik akalnya, mak ni memang dah dekat nak mati dah. Kalau mak marah-marah lagi naik darah tinggi mak ni. Baik mak maafkan ajalah. Anak kita pula marah. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab masanya akan tiba. Masanya akan datang. Untuk apa? Untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala memahami dunia ini wajib untuk kita tinggalkan. Itu maksud fana, pasti akan binasa. Terkadang kita punya rakan yang suka meminjam wang. Ada juga pesen macam gini. Kita pun, Ustazah betul. Saya lah tu. Sebelah ni Ustazah, saya nak pinjam duit aja. Contoh. Tapi tak cakap lah sekarang ni kan, muslimat. Sebab datang kuliah sama-sama tadi, contoh. Okay?
Bantu hanya setakat yang kita mampu. Setakat yang kita mampu. Cakap terus terang, walaupun BFF macam mana pun, dah seminggu sekali pinjam 1,000, kita pun tak mampu, sahabat-sahabat. Cakap elok-elok padanya. Ni bahasa Ustazah Zai. Nasihati dia. Sebab sayang kita padanya, maka kita hanya akan bantu sedaya kita. Ni bab-bab hutang ni ramai orang mengadu kat Ustazah. Serba salah lah Ustazah. Dia tu dah macam adik-beradik dengan saya. Sebab saya tak ada adik-beradik lain. Tapi lately ni dia nampak macam ambil kesempatan lah pula. Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ustazah dah bagi contoh. Contohnya dia perlukan RM1,000. Seperti biasalah, dia berjanji hendak bayar pada sekian tarikh. Tiba tarikh yang dijanjikan, dia menghilang diri. Kita dan dia sama-sama rugi. Kenapa rugi? Muslimat dirahmati Allah, sebab dia hilang kawan yang baik macam kita. Dan kita, muslimat dirahmati Allah, kenapa Ustazah sebut kita dan dia sama-sama rugi? Persahabatan terputus. Tak tahulah, telefon tak jawab. Dia block saya lagi. Padahal dia pinjam duit saya, Ustazah. Saya telefon dia, dia tutup pula. Pelik ni. Tak yang pelik memang ada manusia macam tu. Muslimat dirahmati Allah kan. Ukhuwah tidak terjalin. Hilanglah barakah sebuah persahabatan. Jadi kita cakap terus terang kan. Kau sebenarnya masalah apa? Sebenarnya kau okey je. Tapi minta maaf lah. Kan kau ni sebenarnya tak ukur baju di badan sendiri. Pendapatan kau tu tak mampu untuk kau bermewah-mewah macam tu. Minta maaf lah sebab aku nampak life kau macam mana. Jadi muslimat, 1,000 ni kau nak pinjam lagi ni untuk apa? Ni anak aku yuran tak bayar lagi. Berapa yuran? RM200 yuran. RM200 yuran aku bayarkan, kau ada nanti kau bayar. Kan tak ada, aku halalkan. Kita kan dah bersahabat lama dah. Tapi aku bukan nak 200, aku nak 1,000. Dia kan. Tak apa dah kau kata yang urgent sekarang RM200 yuran anak kau tak bayar tu, aku bayar yang tu dulu. Kan muslimat dirahmati Allah. Kita sembang tanya. Tu sebab kadang-kadang dekat live kita kat mana-mana ada orang tolong masuk duit bank in kat saya. Kan nombor akaun sekian-sekian, nak beli susu dengan pampers anak total RM38. Kita balik garu kepala. Cukup ke pampers dengan susu anak RM38? Rupanya dah forward kepada 100 orang. Darab RM38. Berapa dah tu muslimat dirahmati Allah kita? Saya kelakar je bila tengok Acik keluarkan ikon air mata tu. Kesian dia, kesian. Simpanlah air mata tu Cik. Kan muslimat. Sebab bukan kita, saya kalau nampak tu cakap, contoh nama ni Salwani Arifin. Khairul Bariyah lah selalu ada dalam live saya. Contoh Khairul Bariyah kata nak pinjam duit RM38 masuk dalam akaun saya ni, contoh saya akan kata, Khairul Bariyah nak duit ya? Mai dengar kuliah sampai habis dulu. Jangan pergi dekat page orang lain pula, minta lagi RM38. Kan lala dia hilang, tak ada dah muslimat dirahmati Allah. Sebab saya dah bagi tahu awal, insya-Allah seluruh Malaysia ni kita akan ada tim-tim tertentu. Macam baru ni di Sabah muslimat, bukan semua orang Sabah macam itulah. Tapi dia tunjuk video tu memang real. Bapak dia sakit, mak dia meninggal dunia, bapak dia dah kena stroke, anak ni tengah merangkak-rangkak, minta maaf sebut, dia tunjuk tu macam kucing atau anjing, minta maaf yang kelaparan, merangkak mencakar-cakar, tak tahulah dia paksa berlakon macam mana. Jadi saya ni ya Allah meruntun hati, berdosanya aku kalau tak tolong ni. Pergilah forward dekat sahabat-sahabat saya yang buat kerja-kerja di bahagian Sabah ni. Ustazah kami dah pergi, ni bukti. Ini bukan video pertama ni dia buat. Kan rupa-rupanya tak wujud, lorong tu tak wujud, alamat tu tak wujud. Muslimat dirahmati Allah. Jadi Ustazah jangan mudah-mudah sebab kat sana ni memang banyak. Kan sejelas-jelasnya, seikhlasnya, bukan di Sabah sajalah. Orang nak buat jahat tak mesti di Sabah saja. Tapi saya merujuk kepada video yang saya sebut tu. Nyaris-nyaris dah. Tapi pengalaman-pengalaman macam ni, muslimat dirahmati Allah, kita kena simpan sikit sangka-sangkaan tu. Bukan sentiasa bersangka buruk. Sampai kita, tak apalah Ustazah, saya bagi bukan banyak pun, RM10 je masuk dalam akaun dia. Tapi kena fikir, kalau 1,000 orang RM10, dia tu lebih kaya daripada kita dah. Dan
Kekayaan tu tak boleh mengundang keberkatan di atas muka bumi Allah sebab melalui menipu. Dan terkadang orang yang bank ini RM10 tu jauh lebih susah daripada dia. Cuma sebab ada jiwa kesian tu. Jadi dunia hari ini muslimat, patut dalam Quran Allah pesan jangan bersangka-sangka. Sebab nak elakkan sangka itulah kita kena tabayun. Banner tim yang kukuh di setiap negeri tanya, okey kalau yang ni pusat zakat kita ada wakil. Alah ustazah pusat zakat tak boleh harap. Oops, kan? Kita bukan nak sebut pasal pusat zakat kerja dia macam mana, tapi mereka ada link. Okey, asnaf di kawasan ni dekat kampung mana yang ada. Kalau yang ustazah cakap ni kami tak pernah ada dalam senarai ni. Jadi kita tahu itu sebenarnya dah meragukan kita. Ni hati-hati muslimat sebab sayang duit kita kadang-kadang kita rasa macam yang penting kita bagi, niat kita baik kan ustazah, pahala dah dapat betul. Tapi kalau kita tak bekerja, sebab tu tugasnya amil dalam pengagihan zakat, kenapa dia layak mendapat duit zakat? Sebenarnya dia kena bekerja keras untuk mencari asnaf. Faham ya? Muslimat dirahmati Allah, dia kena cari, ada laporan ni memang perlu. Dia kena tabayun, bukan main bagi je macam tu. Jadi kalau kita dapat amanah-amanah tertentu, ustazah pegang bukan untuk bagi makan, tapi taja orang pergi umrah kan. Rasa bersalah ni musibah dirahmati Allah kalau kita tersilap calon. Kalau calon dah pergi, lega aku. Yang penting dia pergi dah. Ibadah dia pun kat sana macam mana? Kena pegang. Sebab yang ni nanti Allah akan tanya pada kita. Allahu Akbar, beremang bulu roma. Kita main bagi je, tak apalah ustazah. Dia tipu nanti tu antara dia dengan Allah. Betul dah. Tapi kita macam memudahkan dia untuk berbuat dosa. Sedang Nabi pesan pada kita jangan izinkan kita ni bila berkawan, kawan kita tu terjebak dengan dosa. Faham ya? Maknanya bila kita tahu kawan kita tu tengah buat dosa, yakni engkau duk minta-minta RM10 satu ni, kau dah tipu orang banyak ni. Macam mana kau nak pulangkan balik nanti? Sedangkan benda ni viral. Muslimat dirahmati Allah, video tu dah viral. Setiap orang masuk RM10, kau nak pulangkan hak orang ni nanti setelah kau bertaubat. Kau tak tahu 10 tahun akan datang diri kau jadi macam mana. Bila bertaubat, Allah tak terima taubat tu kalau kau tak pulangkan hak orang tu. Masa tu macam mana kita nak pulangkan? Sebab benda dalam talian. Allahu Akbar. Sama macam fitnah. Benda yang tak pasti kita sebarkan. Kita screenshot hantar pula dekat orang. Bertambah-tambah kecaman, nista kepada orang tu. Padahal salah dia kalau kita cerita sebesar kuman, masih boleh ada unsur-unsur kemaafan di situ. Tapi kita pandang dia macam penjenayah besar, sedangkan Allah mengampunkan, kita pula yang membesar-besarkan. Seolah-olah dosa dia itu tak layak untuk diampunkan. Ini berhati-hati sebab kadang-kadang kita yang terlibat. Okay? Baik, tiba tarikh yang dijanjikan, dia menghilang diri. Kita dan dia sama-sama rugi. Persahabatan akan terputus, ukhuwah tidak terjalin, hilanglah barakah sebuah persahabatan. Kita tak nak macam tu. Muslimat, alangkah indahnya kalau kita bersahabat, kita syok nak tolong kawan kita. Aku nampak engkau anak tak pergi sekolah ni ada masalah ke? Itulah kak, sebab dia kan hantar sekolah madrasah ni, yuran naik sekarang ni, suami berhenti kerja pula. Macam saya hari-hari boleh dikatakan muslimat ada cerita-cerita berita macam ni. Tapi kalau memang kita kenal si ibu, si ayah, memang dia dalam susah, memang kita bantu. Sebab amanah orang yang sampai ni Masya Allah. Kan? Tapi tak boleh suka-suka. Okey ustazah bank in sekian-sekian. Oh rupanya dekat grup sana dia dah minta juga. Grup sini dah minta juga. Semalam contoh ada satu kes, kita memang nak hantarlah anak dia untuk melanjutkan pelajaran. Kan rupanya Alhamdulillah Allah gerakkan hati, saya forward kepada satu grup. Ustazah yang ni duit kapal terbang kami dah settlekan dah. Mungkin kalau dia nak lagi untuk kos hidup dia dekat sana. Betul lah ni, kita tak boleh nak sangka-sangka. Jadi kalau kita nak PM tanya dia, kak tinggal apa sebenarnya? Sebab duit kapal terbang ada dah kan? Terkejut dia. Mana ustazah tahu duit kapal terbang dah ada? Saya dah forward dah benda ni pada satu grup tu. Dia dah kumpul dah dapat 4,000 lebih kan? Sebab syaitan, walaupun kita tahu orang tu jujur, baik, memang memerlukan bantuan, syaitan dia akan datangkan suasana yang penuh kelazatan. Orang tak tahu yang sana dah bagi duit tiket, yang sana dah ni. Jadi sebenarnya kita sayang kawan kita tu. Dia memang orang yang jujur selama ni, orang yang baik. Jadi muslimat, kita tegur dia secara halus. Duit kapal terbang, grup sana dah settle kan? Jadi muslimat, dia akan guna yang betul-betul secukupnya.
Bahkan pernah saya tolong orang ni sampai, Ustazah minta maaf, boleh tak bagi nombor akaun, saya nak pulangkan balik duit Darul Fawaz. Nak pulangkan balik. Sebab dah cukup dah Ustazah. Oh, kita tengok macam tu muslimat. Allah, luruhnya lah orang ni. Tak apa Kak, payah pula akaun kami ni pulangkan balik. Akak gunalah untuk beli baju sekolah dia ke apa kan. Muslimat dirahmati Allah. Terlebih luruh bendoi pula. Ada yang pula kan dah tahu dah ada settle duit kapal terbang, bagi tahulah grup yang dia cakap tadi. Kan ini kadang-kadang syaitan duk main. Tak apalah orang nak bagi, kau ambil je lah. Ni hati-hati ada kelompok macam-macam manusia kita jumpa. Bukankah lebih baik kita dengar masalahnya? Rupa-rupanya cukuplah kita ringankan sedikit beban. Mungkin sebagai sahabat yang sedikit berwang, kita hulurkan RM200 sahaja. Beritahu dia kalau mampu bayarlah bila-bila masa pun. Kalau tak mampu aku halalkan sebagai tanda persahabatan kita. Niatkan sedekah. Sebab tu dalam konsep hutang ni sahabat, sampai ada dah 8 tahun Ustazah tak bayar. Jumlah sebenarnya RM3,000. Kalau ikutkan duit zakat yang saya patut bayar tahun ni, saya dah hitung kira semua RM3,000, sama dengan jumlah hutang yang dia dah tak bayar, dah masuk tahun ke-8. Muslimat, dalam hukum membolehkan kita jumpa dia, kau memang dah tak boleh bayar, aku memang dah tak boleh bayar, aku dah jatuh muflis, RM3,300 pun aku tak boleh settle kat hang. Tak apalah, mulai hari ni aku halalkan duit RM3,000 tu, mudah-mudahan Allah pandang itu sebagai duit zakat aku pada tahun ni. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sampai begitu Islam meraihkan betapa mulianya orang yang memberi hutang. Tapi kalau kita memang mampu nak mengeluarkan RM3,000 daripada duit kita, bayar je lah zakat tu. Tadi tu niatkan sedekah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu RM3,000 dulu yang dia guna duit kita tu, entah dia guna untuk joli, buat dosa. Faham tak muslimat? Sedangkan kalau kita amanah orang, Ustazah, saya nak bagi duit zakat ke Ustazah ni RM500. Masa zaman PKP dulu kan, awal-awal budak-budak perlukan handphone untuk beli beli handphone lah untuk belajar online kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak orang bagi duit-duit macam ni. Jadi ada yang bila kita bagi duit contohnya untuk makanan dia, untuk kos sara hidup dia, tiba-tiba anak ni wakil pergi masjid ambil RM100, contoh kan muslimat dirahmati Allah. Dia bukannya guna untuk beli beras kat rumah tu. Dia guna untuk beli top up. Kan? Top up ni pula main game sentiasa. Kita sebenarnya, Masya Allah, sebab tu dulu-dulu bayar zakat ni dengan kita serahkan beras. Apa makanan ruji yang kita makan supaya tak boleh ditukar dengan. Tapi sekarang ni Islam tak adalah nak bayar zakat mesti bayar dengan beras. Tak adalah macam tu. Sebab kita dah boleh tukar nilai dengan RM. Jadi Islam ni begitu indah. Untuk apa muslimat dirahmati Allah? Sebenarnya memberi mudah, bukan mempermudah-mudahkan. Okay? Kalau kita sebutkan, kalau tak mampu aku halalkan sebagai tanda persahabatan, kita niatkan sedekah. Moga-moga diganjari Allah dengan rezeki yang melimpah ruah. Masya Allah. Setiap kali kita bagi pinjam duit kat orang, kawan kita susah, kita tolong apa jua cara, cuba pasang niat. Saya kalau orang bagi amanah duit apa-apa, saya kata, ya Allah Kak, tak tengok lagi dalam sampul ni berapa. Kadang kan muslimat rasa macam, aku ni nak bawa balik banyak ni duit ni. Kan? Ustazah Azam memang macam-macam pengalaman macam tu. Bang, abang tengok dalam handbag tu banyak rasa duit tadi tu. Orang duk kata ni, Ustazah saya amanah ke Ustazah ni. Tak sempat nak buka. Ustaz Azwan lah tukang ni kan. Abang tengok ada dalam sampul putih tu banyak rasa saya nak pegang tadi pun takut. Yang banyak sungguh. Semua duit RM1 dalam ni. Sabar je lah kan muslimat. Banyaklah tu. Patutlah tadi dia cakap ni duit sedekah subuh saya. Yang kita ni menggigil-gigil nak ambil. Takut sungguh-sungguh 100 keping tebal. Tak apalah bang, tu niat dia. Betul lah, tapi awak beri ria macam kepit handbag macam tu sekali. Tu sebab jangan cakap. Muslimat dirahmati Allah, jangan cakap. Kadang acik-acik ni, Ustazah sedekah, Ustazah nak pergi Sarawak kan minggu depan. Kan sikit juga. Jangan cakap cik. Ni manusia biasa. Takut cakap sikit, lagi sampul lain, Ustazah tak buka sampul acik seorang saya buka. Dah sikit sungguh rupanya RM1. Sabar je. Jangan cakap apa-apa. Sebab Allah tak pernah pandang nilainya. Kan, Ustazah nak pergi sini minggu depan, kok jumpa Asnaf boleh kirim. Allah, dalam dompet aku ni ada RM5 je. Sekeping pula tu. Lagi aku nak singgah beli pisang goreng, dah janji dengan cucu dah RM3. Bagi je dah RM2. Tak payah rasa hina dengan memberi sedikit.
Yang penting Allah muliakan kita. Tahu je benda tu baik, aku bersegera. Aku nak tumpang sekali, walaupun RM1, walaupun RM2. Sebab sedekah yang bila kita tahu, sebab tu bila nampak dalam online ke, ni betul ke tidak? Ya Allah, ni kalau aku tak tolong dosa aku. Muslimat dirahmati Allah. Cepat-cepat tabayun. Sekarang kan mudah. Forward je. Kau duduk Sabah kan? Kampung mana? Jalan mana? Cuba cek, ada tak? Ustazah tak ada alamat macam ni Ustazah. Okey, lega sikit, kita tak tolong. Tapi kalau betul macam tadi anak nak sambung belajar, memang orang masjid pun kenal dia ni orang jujur, orang soleh, kan sahabat dirahmati Allah, rugi kalau kita tak tolong. Jadi kita, aku nak tunggu duit bonus ni hujung tahun, anak dia nak pergi belajar minggu depan ni. Tak mampu lagi, duit tiket kapal terbang, mudahkan apa saja. Kak, memang tak ada orang bagi sumbangan lagi? Tak ada Ustazah. Macam ni lah, kalau saya bagi dulu duit tiket kapal terbang, kita buat ala-ala friendly agreement lah konon. Okay, nanti bila ada orang bagi sumbangan, akak bank in je dalam akaun saya. Ada, Alhamdulillah. InsyaAllah cukup duit tiket kapal terbang akak. Sebab budak nak pergi dah minggu depan. Budak cemerlang ni. Saya beli dulu tiket, saya pun tak mampu saya guna duit sekian-sekian ni dulu. Allah Ustazah, yang ni pun dah cukup membantu dah. Banyak muslimat, antaranya kita gunakan dana Darul Fawwas ni kan, 2 buah van madrasah dah kita bantu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan duit Darul Fawwas tu habis, contoh 150,000 harga van, dia dah mengiklankan tapi van nak guna sangat-sangat. Jadi kita sebut okey berapa yang tak cukup. Kan muslimat dirahmati Allah. Banyak ni Ustazah. Jadi kalau sambil orang nak infak lagi ni, beberapa bulan baru dapat 30,000, beberapa bulan 30,000. So nanti dapat je Ustaz terus bank in balik ke akaun Darul Fawwas. Sebab Darul Fawwas ni untuk membantu ummah. Setuju Ustazah, okey. Alhamdulillah guna dah. So bayangkan kalau sikit-sikit muslimat nak tunggu sampai bila? Itu yang naik turun bas, kereta Ustaz, aksiden budak berapa orang. Kan sebab sumbat-sumbat. Banyak dah kita memudahkan jalan dengan izin Allah sebab dana tu adalah untuk ummah. Tapi kita kena tengok betul-betul. Ada tim kita yang jaga bahagian tu. Bukan mudah-mudah. Sebab kadang nampak macam duit kita habis. Tapi bila kita, aku nak tolong ya Allah, apa cara engkau mudahkan? Masya Allah, Allah mudahkan. Tapi kalau kita mengambil kepentingan, macam tadi kan, nak bagi banyak tu kat surau, tapi mesti syarat dengan nama bapak saya. Kita banyak belum begitu ikhlas nak memberi. Ustazah saya nak bagi ni, tapi nanti Ustazah tunjuklah kat saya. Orang tu saya nak belanja dia umrah, dia buat berapa kali umrah. Kalau setakat sekali baik tak payah Ustazah. Rugi je saya sponsor dia 8,000 lah. Kalau dah pokcik tu tak sihat, cukup je lah sekali dia pergi muslimat. Saya pesan ke Ustaz Azwan ni, ya Allah memang uzur-uzur 18 orang kita ni yang pergi ni, subhanallah. Jadi saya kata cukuplah mereka ni sekali umrah. Dan sekali umrah tu insya-Allah akan ada hamba-hamba Allah yang sponsor dia untuk sekarang 450 rial kot, tak silap saya 500 RM. Sebab besar kan kawasan tawaf dekat atas tu sampai selesai sa'i. Siapa nak tolak muslimat dirahmati Allah? Kalau ada keluarga yang first time pun kami tak bagi tolak sebab bagi ibadah dia sempurna. Mak ada petugas kami tolak, kamu duduk tenang-tenang saja kat bawah ikut ustaz pimpin kamu tawaf. Nanti bila dah kedua, ketiga, kalau kamu yakin nak tolak mak, tak payah bayar 400-500 rial tu, kamu tolaklah mak kamu ke atas. Tak sanggup Ustazah, jauh rupanya tawaf dia, tahu tak apa. Jadi bukan tawaf berkali-kali tu yang penting. Kalau kita wakaf wheelchair contoh, saya kata dia pergi pakai wheelchair tu ke mana? Pergi Masjidil Haram. Jadi dia pergi Masjidil Haram tu muslimat, setiap pusingan tayar yang kita wakafkan wheelchair tu, kalau nama wakaf ni kita guna sampai lunyai kan? Guna sampai lunyai. Itu yang kadang sampai tayar tercabut. Macam mana Ustazah? Tak ada dan ni kat sini nak repair-repair. Kan akak percayalah sepanjang orang ni guna, kalau ibadah haji berbaloi lah 45 hari. Kalau kita tahu ada orang uzur susah, kita bagi duit nak beli wheelchair kat dia, cik guna sepanjang cik buat haji. Berkira pula, lah Ustazah rugilah 45 hari je. Lepas tu nanti saya dah tak dapat pahala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selagi mana dia bergelar haji dan dia istiqamah dengan amal soleh dia tu, insya-Allah. Sebab akak bayangkan macam gini je. Kalau tidak dulu dia tak rajin 5 waktu pergi solat semata-mata nak jalan kaki. Tapi disebabkan wheelchair yang akak wakaf tu, tiap waktu dia pergi solat berjemaah di Masjidil Haram. Pahala dia tu akak tumpang sekali tau. Ni yang indahnya kalau kita tolong orang sahabat. Tapi kalau kita ungkit balik, tu yang rugi. Kan Ustazah yang saya bagi hari tu dia guna untuk apa tu Ustazah?
Akak macam mimpi rasanya dia guna untuk main judi kot. La ilaha illallah Muhammad. Saya pun tak tahu Kak. Yang saya tahu saya tunaikan amanah sebab dia memang ketika itu sangat memerlukan. Itu sebab kita kena hati-hati muslimat kan. Saya kalau pergi sampaikan sumbangan asnaf pergi kuliah dekat mana-mana kampung-kampung, nanti kita cakap dengan pengurusan masjid lah. Alang-alang saya pergi ni boleh tak kumpulkan 20 orang asnaf, saya ada amanah orang nak bagi duit-duit fidyah ni. Boleh-boleh Ustazah 20 keluarga. Bajet satu keluarga berapa? Ni kalau kau nak bagi dua kampit beras, seperti barang-barang asas ni berapa? RM100 cukup Ustazah. Jangan bagi satu kampit je beras, bagi 2 kampit. Jadi double lah sebab bajet kita RM200 contoh. Jadi muslimat dirahmati Allah, macam tu saya lebih puas hati. Sebab kalau bagi duit, la ilaha illallah. Banyak kali laporan sampai, tak sampai kat mak bapak dia. Dia singgah beli top up dulu kan. Allah, tapi engkau pergi masjid bukan dapat duit sumbangan ke? Beli top up bu, nak kuliah online. Padahal nak main game. Kan muslimat. Jadi lebih baik bagi keperluan. Ni di Kedah ada pagi tadi baru saya dapat satu berita ni, suami dia hari tu tak sihat. Sekarang dah lumpuh terus dah Ustazah. Anaknya 2 orang OKU. Makcik ni langsunglah memang dah tak larat. Kalau Ustazah ada untuk RM1,000 je sebulan, Ustazah boleh tolong settlekan 10 keluarga asnaf dekat kampung ni. Ya Allah, saya kata apalah yang dia makan muslimat. 1,000, sedangkan saya terkejut ada seorang budak muda, anak orang kaya, PM saya messenger, Ustazah berdosa ke kalau kita makan satu menu harga 1,000? Aku rasa nak terbalik handphone ni kan. Kalau depan mata memang kena cepuk dah dengan Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Satu menu dia siap cakap lagi, belum masuk air dan dessert. Kau makan berapa orang? Saya seorang lah. Makan apa muslimat dirahmati Allah? Saya tak faham. Ya Allah, kesiannya kamu sayang. Ustazah bercakap dengan dia. Kenapa Ustazah kesian kat saya? Kamu tak nampak. Bukan tak boleh sebab mak bapak kamu boleh bagi duit banyak tu. Dia bagi duit plastik, suka hatilah anak nak buat macam mana pun kan. Simat cara hidup yang macam tu. Tapi kalau kamu ikut Ustazah, RM1,000 ni sebulan boleh settle 10 keluarga punya beras ni. Kan, dia pun tak fikir dah nak makan dengan apa. Asalkan beras ada supaya anak-anak ni tak kelaparan. Kan, kamu akan rasa betapa bahagianya sebab kamu membahagiakan 10 keluarga tanpa kelaparan. Jadi kamu kena turun padang, kamu kena tengok. Jom ikut Ustazah. Kan, budak macam ni muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh layan. Sebab apa? Sebab dia tak pernah hidup susah. Tak pernah hidup susah. 1,000 tu bagi dia lah. Mak bapak aku tak marah. Kenapa Ustazah macam mak saya? Memang terkejut sungguh. Lepas tu buat convention wanita syurga, Ustazah Qurratul Ain cakap macam ni. Saya terkejut, pernah satu keluarga ni dia kata sekali makan family lah. Kalau family kita mungkin anak berapa orang, bukan family besar kan muslimat. Bil makan RM7,000. Terkejut saya. Saya kata, aku hari tu terkejut RM1,000 seorang makan. Ni satu keluarga makan RM7,000. La ilaha illallah. Inilah yang Allah pilih. Siapa yang berhak kaya, siapa yang Allah tak pilih untuk kaya. Kita sebut pada diri kita, meremang bulu roma ni sahabat. Kalaulah kaya tu boleh menyebabkan kita sampai begitu, tak apalah tak kaya pun. Faham Tapi kalau kaya, aku pandang 1,000 aku sebagai orang kaya, dia boleh menafkahi 10 orang keluarga. Ya Allah, silakanlah untuk kaya. Sebab hatinya tunduk. Bukan untuk kepentingan diri dia, tapi untuk kepentingan ummah. Cuba punya hati yang macam ni. Kamu akan bahagia. Percayalah. Ya Allah, saya nampak mak-mak ayah-ayah kita ni buat pertama kali pijakkan kaki ke Baitullahil Haram. Tersengih elok. Ustaz kata tak ada masalah. Jangan susah hati. Elok je diorang ni insya-Allah. Allahu Akbar. Bahagia tu rasa macam malam pertama pun ada muslimin muslimat dirahmati Allah. Kenapa bahagia sangat yang? Entahlah bang, macam malam pengantin tengok makcik-pakcik ni selesai umrah dia. Bayangkan berdoa bertahun-tahun ni. Kan tiba-tiba jelas. Semalam lepas asar mereka berkumpul. Ustaz tanya seorang-seorang. Pakcik semalam masa tawaf ada kentut tak? Kan? Tak ada Ustaz. Balik bilik ada tak langgar pantang larang ihram? Kok lah tak pakai spender ke apa? Ustaz tanya direct je. Sebab dia pun tak pernah sampai. Tak ada Ustaz. Ingat tak boleh. Sebab orang tua-tua ni Allahu Akbar. Jajal pun duk cakap kan dekat KLIA. Kan? Ustazah sian makcik tu. Dia masa Jaja tolong tu dia cakap, makcik ni dah nyanyuk kot. Dah nyanyuk kot. Orang tua bukan sebab dia apa tahu muslimat dirahmati Allah. Dia dah kembali pada anak-anak.
Apatah lagi nak pergi Mekah. Cakap je nak bawa pergi Langkawi. Kan teruja semacam. Ni sahabat saya Kak Azliza nak ikut pergi Sarawak ni. Tak tahulah dia boleh tidur malam ke tidak. Sedang menghitung hari nak pergi Sarawak ni. Kan? Tapi orang yang biasa travel dia tak heran. Muslimat dirahmati Allah. Ini orang pertama kali keluar daripada kampung tak pernah, tiba-tiba pergi Mekah. Itu yang dekat KLIA sampai terkencing pun ada. Ya Allah, sedih tengok. Jadi cik relax-relax je. Lepas tu ustaz pula nanti kalau nak masuk raudah kena isi tamarna dah keduk dahi. Kata saya WhatsApp ustaz, bang dah tak payah sebut tamarna, tak payah sebut. Kan pening makcik-makcik ni nanti. Tak apa kat sana nanti kita tolong. Allahu Akbar. Ada yang bisik, saya nanti kalau kena solat jamak saya tak tahu. Belajar kat masjid tapi sebab tak pernah musafir ustazah macam mana. Tak apa cik, pergi je Mekah. Yang pasti, ni makcik nak kena solat Zuhur dengan Asar dekat KLIA, ikut je ustazah tu. Nanti dalam kapal terbang, tidur je. Tak payah solat, tak payah, tidur je. Bangun je zikir macam tu. Orang bagi makan, cik makan. Tak payah fikir dah solat-solat jamak. Sebab nanti sampai baru ada maghrib dan isyak. Macam mana pula boleh macam tu? Tanya lagi. Sebab beza 5 jam cik. Kami dah tidur kat sini, cik baru nak solat isyak kat sana. Okey, faham. Jangan beratkan otak dia muslimat. Kalau kita beratkan, tak tahu solat jamak memang macam mana cik, tak sah nanti. Macam mana nak umrah kalau solat tak betul? Alah. Mahu dia menangis jerit-jerit, mak tak jadi nak pergi Mekah, bawa mak balik. Macam itulah muslimat. Kan? Jadi ringankan. Dia pun ni macam budak-budak. Bayangkan budak-budak. Cuti sekolah lagi berapa hari? Lagi 10 hari. Papa kita nak pergi holiday kan? Lagi 8 hari. Lagi 7 hari. Kan siapa ngigau-ngigau dia? Orang tua memang patah balik kepada kanak-kanak. Jadi kita kena betul cara melayan. Kita kena duduk jadi jiwa dia. Muslimat. Okay, jangan ajar dia berhutang. Ambil sikit lagi. Hutang lagi dan hutang lagi. Kawan kita sayang muslimat. Jangan ajar dia berhutang. Sebab tu datangi dia. Aku tengok kau nak 1,000 ni, apa yang kau perlu? Rupanya muslimat dia nak melampau-lampau. Yelah aku tak minum Milo dah berapa bulan. Aku dah setahun tak minum Milo. Kau tahu? Cakap dekat dia macam tu. Macam kami duk bagi sumbangan masa PKP macam tu lah. Suka hati dia je. Asyik teh dengan gula je. Milo tak ada. Aku pun dah lama tak minum Milo. Mahal Milo tu. Yang penting dapat gula, minum manis sikit, okey lah. Kalau doktor yang hantar sumbangan lagi dahsyat. Gula langsung dia tak bagi. Kan muslimat? Jadi kita kena fahamkan dia macam tu. Kelak kita yang kesian tengok hidupnya yang tidak tenang kerana diburu oleh hutang. Sahabat, saya menguruskan jemaah umrah ni macam di Sabah baru ni. Kita nak taja suami isteri. Memang layak jadi tukang masak masjid surau tanpa gaji, siap kan. Jadi kita memang orang masjid recommend suami isteri. Tapi bila kita sembang, sekarang ni pengalaman mengajar kami bila ambil je gambar IC, forward dekat staff, suruh staff check. Rupa-rupanya dia tak boleh terbang. Sebab ada kes bankruptcy. Bankruptcy ni muslimat bukan sebab saya ustazah, saya dulu jadi penjamin pada adik saya. Benda macam itulah banyak. Jadi dia tak boleh terbang. So dia izinkan isteri dia terbang. Kan saya izin depan ustaz, depan ustazah. Saya nak tunggu saya ni tak tahu bila nak ada peluang, kami dah makin tua, biarlah isteri saya terbang seorang. Jadi muslimat, kenapa sampai macam tu? Ini kalau dianiaya, hutang orang, beban pada dia. Tapi kalau kita dengar orang hutang sampai jadi bankruptcy hanya semata-mata hari tu nak kahwin, wedding of the year. Tiba kan? Kesian kan muslimat? Patutlah P. Ramlee buat filem macam tu. Anak dah 3 tak habis bayar lagi hutang. Kan? Hanya kehendak, bukan keperluan. Kesian anak-anak muda sekarang ni hanya kerana artis tu boleh je kahwin macam tu, artis, engkau tu apa? Mak ayah kena ingatkan sikit anak-anak. Kadang dia nak juga pakai baju macam artis tu kahwin, nak juga buat kat dewan yang artis tu buat. Ini terlampau zaman sekarang ni. Sebab media sosial tunjuk segala. Ya muslimat, lepas tu perniagaan apa je nak jual air mineral. Tapi yang berjoget-joget dia. Kan tak faham sungguh kita. Jual je lah air mineral tu. Kau bagi tahu air mineral ni sihat kan. Dibuat macam mana kan. Subhanallah. Ini dia pula kalau tak joget tak jadi. Jadi kita pilih yang macam tu. Tudung pun macam tu jugalah dengan kita-kita terjebak. Pagi tadi kuliah saya cakap baru ni saya nampak ada tudung tulis Jawi.
Ui, aku pun nak beli juga, canggih ni. Selalu tudung brandnya tulis Melayu kan. Tulis pula apa benda, sengit-sengit tulisan. Sibuk Ustazah Zai tengok, oh rupanya tulis bidadari. Aku pun nak belilah, kot lah pakai tudung ni jadi bidadari ke. Dah nak klik, sebaik Ustazah Zai paling tak reti sampai sekarang adalah nak order online. Kalau pandai memang dah beli juga tu muslimat. Lepas tu suami pula tengah kat Mekah. Selalu kalau ni, bang boleh tak tolong bayarkan. Macam tu kan muslimat, sebab tak reti. Jadi sebab tak nak kacau, Alhamdulillah selamat suami aku duduk jauh. Aku ni bila fikir balik pakai tudung bidadari, takkan jadi bidadari lah kalau kau tak beramal macam mana pun. Selesai muslimat dirahmati Allah. Kita tak fikir, mentang-mentang semua hujung jari, alah tak pula 70% diskaun ni. Saya suka tanya kadang-kadang, Kak, kenapa beli? Benda ni tak ada ke kat rumah? Ada Ustazah. Tapi dia tengah buat diskaun gila-gila, 70%. Selalu tak Ustazah. Tapi bila barang dah sampai kat rumah akak, barang tu guna tak? Tak guna, akak letak dalam store. Nanti akak guna. Nanti tu bila? Mudah-mudahan tak mati lagi lah masa nak guna tu. Kan? Dia kadang-kadang macam tu punya mudah mereka nak mendakwahkan kita. Sedangkan 70% memanglah rugi hari tu aku beli mahal. Duit tu muslimat, bakinya RM30 mungkin, kita masuk tabung infak, Masya Allah besar pahalanya. Tapi sebab nafsu. Okay? Jadi moral of the story, ikat sikit jari kita bila kita tengok. Kan? Apa benda, kan laju-laju je scroll. Jangan suka sangat. Sebaik Ustazah pun tak terbeli. Kan? Tak jadi bidadari aku kalau aku pakai tudung ni. Kan muslimat? Pendek kata, biar bergaduh sekarang, jangan di kemudian hari, gaduh itu jadi berpanjangan. Saya tutup, muslimat dirahmati Allah, bab ini dengan satu surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Ni bila berkawan, tanya pada hati kita apa tujuan. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Sebab tu cara kita pakai tudung apa, baju apa, terkadang ikut kawan-kawan. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Itu bahayanya. Okay, jadi kalau kita tengok anak kita pesennya dah lain, cuba tengok kawan dia. Macam itulah. Jadi Allah, kakak takkan tak boleh bu. Orang tu boleh je beli. Orang tu duit dia banyak sayang. Kamu bapak kamu tak kerja. Itu mak saya selalu cakap dulu. Bapak kamu gaji macam mana? Cukup untuk kita makan anak beranak je. Dah tak payah ikut-ikut kawan. Akhirnya berjaya pujukkan, minta doa sungguh-sungguh dengan Allah. Elok je rasa biasa-biasa je. Tak ada pun rasa terhina dengan beg kita bukan beg baru, baju kita, kasut kita bukan beg baru. Sebab kita tahu, kesian mak ayah kita nak dapatkan duit. Tapi budak sekarang, yang penting aku nak. Yang penting aku dapat. Yang penting aku up to date. Kan? Ni hati-hati. Sebab kita lupa untuk membesarkan Allah di dalam hati mereka. Jadi moga-moga Allah ampun dosa-dosa kita. Allah kabul segala doa kita yang baik-baik. InsyaAllah.